إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita mensahuti akan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan serukan kita dan serukan umat-umat sebelum daripada kita, supaya kita itu berbakti, duduk di dalam garisan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali kita melampaukan garisan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita dan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu sebagai manusia, sebagai umat yang belum kepada kita datang kepada ini dunia, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata kita junjung rentah perintahan Tuhan, dan kita berhenti daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala melarangkan kita daripada perkara-perkara yang Tuhan sebut dan Tuhan undang-undangkan di dalam Al-Quran. Sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita sebagai manusia, tujuan asasi, tujuan yang benar, tujuan yang betul. Kebanyakan manusia lalai daripadanya, terutama orang yang tidak beriman, dan masuk juga sebahagian daripada orang yang beriman. Tujuan asasi yang Tuhan menjadikan kita supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Dalam arti kata, Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang dinamakan bashar, manusia yang ada kepala atas daripada belakang dia. Belakang dia tak sama dengan kepala dia. Ini adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Tuhan mengadakan kita tadi itu supaya liya'buduni,
supaya Allah Ta'ala nakwi kita tadi itu mengabdikan diri kepadanya. Mengabdikan diri kepadanya dalam rupa macam mana? Rupanya Tuhan wak turunnya perintahan daripada langit ada di dalam kitab Allah Ta'ala sebagai kitab yang namanya Al-Quran. Ada di dalam itu undangan-undangan, hukum hakam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalamnya supaya kita sebagai manusia gunakan undangan Tuhan, gunanya undangan garis Tuhan, undang-undang Tuhan, hukum Tuhan, supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Munasabahnya, kita sebagai rakyat yang ada di dalam negara kita ini, tak beberapa lama lagi kita akan menghadapi calonnya setengah-setengah daripada umat kita akan dirinya untuk nak meletakkan diri dia tu sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Islam, bagaimanakah pendirian kita terhadap perkara tersebut? Adakah Islam kita ni katuk supaya kata kita ni tak boleh nak main politik? Tidak. Islam kita ni adalah agama yang syumuliyah, agama yang sempurna. Ada di dalam Islam ekonomi, ada di dalam Islam bab politik, ada di dalam Islam cara kita muamalah dan sebagainya, daripada perkara-perkara yang manusia itu berhajat kepadanya. Cuma satu perkara yang kita sebagai umat Islam kena memahami dan faham, supaya kata kita nak letakkan diri kita di dalam ining suasana, dalam ining keadaan, bagaimanakah kita nak letakkan diri kita. Kita ingat satu perkara yang kita ada hari ini, kalulah kita tengok negara dengan cara luah-luahnya, di sana adanya negara yang pakai hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perlembagaan dia, iaitu Al-Quran. Di sana ada negara yang tidak ambilnya Al-Quran sebagai perlembagaan. Maka kita sebagai umat Islam, walaupun kita nak ada dalam negara yang diretahkan oleh ketua ataupun raja negara ataupun raja negeri ataupun raja bagi wilayah, dia tu orang Islam, dia orang yang beriman, gunanya Al-Quran sebagai perlembagaan, wajib kita ikut akan perlembagaan yang ada di dalam Al-Quran. Juga kita walaupun orang Islam, juga kita walaupun kita duduk di dalam negara yang bukan Islam, pasti juga kita kena bergantung kepada perlembagaan kita hak asal, iaitu Al-Quran. Dengan sebab itu, undangan-undangan yang ada di dalam dunia sekarang ini ada dua undangan. Ada undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada undangan yang diletakkan oleh manusia yang fikir daripada akal fikiran melalui majlis-majlis, perhimpunan-perhimpunan untuk menggariskan satu undang-undang. Maka kita sebagai umat Islam kena perhati pada undang-undang yang tersebut. Kerana undangan kita ni sebagai umat Islam, kita kena faham molek. Kita ni terkadang kita faham kata apabila aku ni tak sembah berhala, maka insya-Allah aku akan boleh masuk syurga. Memang pahaman itu kena, akan tetapi bukan sekadar tu. Sidang Jumaat yang dirahmati, kalaulah kita pegang di dalam hati kita kata undangan-undangan yang bukan ada di dalam Al-Quran ataupun undangan-undangan yang digariskan oleh manusia lebih baik daripada undangan yang ada dalam Al-Quran, ataupun undangan itu lebih maju, lebih utama kita nak pakai daripada syariat Islam, maka masa itulah kita tadi itu sama sahaja dengan mereka yang semua lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, kita nak melepaskan diri kita ni daripada perkara tersebut, pasti kita kena adanya ilmu pengetahuan. Jangan sama sekali kita menghalalkan
hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan mengharamkan di dalam Al-Quran, ataupun kita jangan sama sekali pegangkan dengan hati kita menghalalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara itu akan menyebabkan kita itu keluar tubik daripada agama Islam, dan kita akan jatuh diri kita di dalam perkara yang agama kita itu tak mau, yakni keluar tubik daripada agama kita walhal kita tu tak terkabak. Maka siapa dia yang buat macam tu terhadap diri dia, nescaya dia akan rugi dunia, terutamanya rugi di alam akhirat nanti. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, kita sebagai umat Islam duduk dalam negara ini adalah negara yang adanya keadilan, adanya cara-cara kita sebagai umat Islam tadi itu nak boleh menyaung. Amo tak ada nak kecek di atas lidah ni sakut paut dengan bab politik. Cuma kita nak ambil politik tadi itu mari ukur dengan Islam yang kita nak berjalan, yang kita nak mengemukakan diri kita kepada masyarakat, kepada umat Islam ni bagaimanakah dia. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, undangan-undangan yang dibuatkan oleh manusia, perkara yang cengah di dalam Al-Quran, cara yang cengah di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sama sekali ayuhal muslimun nak faham kata perkara tu halal, perkara tu boleh bagi kita dalam arti kata tak apa tu reda. Tidak. Kerana bab hak dalil kita ni, bab pegangan kita dengan masalah kita buat dengan anggota perkara yang lain-lain, perkara yang suku-suku. Kalaulah kita kerja perkara yang haram dengan perbuatan kita, akan tetapi kita i'tiqad perkara tu haram juga, maka orang tu dinamakan orang fasik. Akan tetapi kalaulah kita buat benda haram, menghalalkan perkara yang haram dengan sebab pegangan kita, itu membawa pada diri kita itu lucuk daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, agama Allah bukan sekadar masalah bab berpegangan, bab pegangan sahaja, bukan bab masalah semaya be sahaja. Bahkan dia adalah undang-undang daripada Tuhan merangkungi semua hidup manusia. Ambil di hujung rambut sampai ke ibu kaki, ambil daripada beranak mari pada ini dunia sampai ke turun liang lahad. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah amarani alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini Tuhan kata inil hukmu illa lillah, hukuman itu kena kembali kepada Allah. Ini kalau kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, tak ada tahunya tujuan Tuhan jadikan kita, tak ada mengetahuinya hakikat yang Allah Ta'ala menjadikan dunia ini, menjadikan akhirat, terkadang kita lalai, terkadang kita luput perkara-perkara tersebut, sehingga kita tadi itu berasa kata syariat Islam, hukuman Allah Subhanahu wa taala jadi susah bagi kita, jadi payah bagi kita, jadi bebanan kepada kita. Sedangkan itu bukan. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak menjadikan urusan agama itu jadi perkara yang susah payah bagi kita sebagai manusia. Kalaulah kita ulang klik pada ayat Al-Quran tadi, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala suruh kita itu mengabdikan diri kepadanya hal keadaan tunggal. Dalam arti kata, hendaklah kita gunakan hukuman yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sekadar kita mampu. Terkadang kita sebagai umat Islam, umat yang duduk bawah daripada kerajaan bukan Islam, walaupun begitu dia beri keadilan kepada kita, kita kena faham kata kita ni duduk dalam keadaan terpaksa.
Duduk dalam keadaan terpaksa, bukannya kita reda dengan hati kita. Jangan sama sekali kita reda perkara-perkara yang digariskan, yang dibuatkan undang-undang sekarang. Terkadang anak muda kita suka dengan undang-undang tersebut. Pihak kata undang-undang Islam ni lalang, tak ada semasa. Undang-undang sekarang kena sama di antara pernikahan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Orang perempuan tak ada wajib cara pada tok laki biar dia cari sendiri. Nak lagu mana kita sama undang-undang tadi itu. Ini adalah bukan hurriyah. Ini bukan makna kata isyarat, benda yang bebas, tidak. Kalaulah kita menjadikan undang-undang tersebut tadi, ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, terutama pemuda-pemudi, bagaimanakah keadaan dunia yang kita duduk ini nak jadi? Kita jangan sangka kata undang-undang yang kita suka tadi itu membebaskan kita. Tak ada. Perkara dalam dunia ni tak ada benda yang membebaskan kita dengan cara mutlak. Tak ada. Semua tadi, kalaulah kita ni nak royak kata bebas semata-mata, isyarat semata-mata. Buat apakah kita apabila api merah kita kena berhenti? Takkah kita nak pergi ke? Tak. Itu menunjuk kata dalam dunia ni pasti kena ada garis tepat yang kita kena berhenti hawa nafsu kita, walaupun hawa nafsu kita itu mau. Sebab hawa nafsu ni dia sedap 1 jam, dia sedap sebentar 1 minit, akan tetapi kemusnahan yang balik belakang dia tadi itu tidak terhingga, tapi kita tu tak terkabar. Kabar bila? Apabila kita tu hilang dah daripada peluang tadi, hilang dah daripada okat tadi, maka masuk dalam pepatah kata sesat kemudian tidak berguna. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, kalaulah terpaksa, maka ingatlah kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun alim. Mereka-mereka yang terpaksa ambil undang-undang yang bukan Islam, undang-undang yang membawakan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hati dia itu mutmainnun bil iman, hati dia tetap dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah kita nak tetapkan hati kita dengan Allah? Pasti kita kena kembali kepada asal, ayuhal muslimun. Kembali kepada asal. Kita ni balah mana pun dinamakan manusia, balah mana pun kena tidur, balah mana pun dhaif, balah mana pun kena jumpa dengan ajal, balah mana pun tak boleh semua kita nak. Kerana ini dunia, ini bukannya akhirat, ini bukan tempat yang Tuhan nak balas, akan tetapi tempat yang Tuhan nak coba. Maka masa yang kita duduk ni sebagaimana Nabi Muhammad kata, sanawatun khadda'at, masa yang kita duduk ni masa tipu daya, yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq, didustakan orang benar, dibenarkan orang yang dusta. Walaupun begitu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, biarkah hati kita itu tetap molek dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana syariat Allah ni dia nak membawakan kepada kita kepada kebahagiaan. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Taala nak mengajakkan kita kelik pada umur kita hak asal. Ayuhal muslimun, masalah kita itu nak kembali kepada akhirat. Benda ni bukan khayalan seumpama agama-agama yang tidak ada akhirat. Ini kita kena faham. Ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, pemuda-pemudi faham molek masalah ni. Jangan duk faham kata agama kita ni agama yang payah, agama yang tak sesuai dengan semasa, agama yang mundur dan sebagainya. Tidak, kembali kelik semula, mikir semula, gunakan akal fikiran biar molek. Maka ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kampung, imam, khatib, Bilal akan faham masalah ni, faham dengan cara waras, dengan akal fikiran yang waras.
Karena mereka itu guna akal, pasti kita kena guna akal. Mereka itu gunanya falsafah akli, maka kita kena gunanya falsafah akli, supaya mereka itu kembali kelik kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kena tetap dengan agama Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hak tu tak apa. Kalaulah kita buat kikir gigi, kata tak leh. Sebenarnya hukumnya Tuhan bukan balas hening, cuma terpaksa aku kena lakah gi. Hana awak lagu mana? Tapi nak ayat tak apa. Kena betul dengan semasa. Ini tak leh. Ini adalah Tuhan. Ini bukan perkataan amah. Perkataan Tuhan yang kita mengucap kata dia tu Tuhan kita. Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang atas daripada segala-gala. Ini bukan perkataan khatib, bukan perkataan alim ulama tu ulama ni. Dak. Perkataan Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, yang bakbung kita itu, nyawa kita itu ada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak panggil kelik bila apa boleh. Kalau gitu kita sebagai umat Islam, tenanglah hati dengan hukuman Allah. Mereka yang buka hati, wasa kata kena apa yang Tuhan mereka, maka Tuhan kata illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun alim. Siapa dia berasa terbuka hati dia dengan perkara-perkara yang salah dengan undang-undang Allah Taala, bukan sekadar salah dengan undang-undang Tuhan, bahkan rabuk niwet cara masalah kita nak samakan benda-benda al-haqq wal batil ni, ya punah habis undang-undang dunia apa punah, undang-undang tu apa punah, sama punah belaka. Sebab itulah orang yang terbuka hati dengan perkara itu, mereka itu akan dikena merka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan janji seksa bagi dia kalau dia tak taubat. Ittaqullaha ayyuhan nas. Ittaqullaha ayyuhan nas. Takutlah kamu kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala kuasa di atas segala-gala. Jangan kita panggil bala mari pada negara kita. Negara kita di sini adalah negara yang ada keamanan. Tidak ada gempa bombing, tidak ada runtuhnya bukit-bukit, tidak adanya sengaknya bombing. Bombing tak ada sengaknya manusia, kereta mana-mana pedok tak muka bombing dengan cara molek. Kalau gitu ayuhal muslimun, tengoklah pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Kalaulah negeri mana-mana yang dia tadi itu zalim, maka Tuhan akan ambil belaka. Wa idh akhadallahu Allah Subhanahu wa taala royak pada kita kata, kalaulah negara mana-mana pun dia tadi itu zalim, Tuhan akan inna akhzahu alimun syadid. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmul mashhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kalaulah Tuhan tarikkan negara yang nak lawan hukumnya Tuhan dengan cara zahir-zahir, Tuhan akan mengambilkan dengan cara dahsyat. Tuhan akan mengambilkan dengan cara terus-terang. Di situlah Tuhan nak menzahirkan kekuatan dia dan nak menakuti mereka yang faham ada akal fikiran. Kata di sana ada perhimpunan di hari akhirat nanti pula. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Tiap-tiap ummah aku ni adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mereka yang agang betul-betul nak lawan akaknya, dada nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Hak lagu tu ayuhal muslimun, orang-orang yang beriman, jaga-jaga kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara hak Tuhan larang, pastilah tidak ada manfaat bagi kita, tidak ada manfaat bagi ummah, tidak ada manfaat bagi negara kita dan dunia ini. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا رحمكم الله أنكم موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا رب العالمين احفظ شبابنا والمسلمين من أفكار منحرفة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة